إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين وللعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita meneruskan berada di dalam majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah bil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Satu kitab berkenaan dengan himpunan zikir-zikir dan juga doa-doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertamanya saya mohon maaf kerana pada semalam kemarin kita tak dapat bersiaran disebabkan ada sedikit keuzuran, dan tak semua keuzuran perlu diceritakan, insya-Allah. Saya mohon maaf kerana tak dapat maklumkan terlebih awal. Alhamdulillah, ala kulli hal kita sambung pengajian kita daripada kitab Al-Azkar. Hari ini kita masuk, hari ini kita di majlis yang ke 67 iaitu pada bab Abwabul Azkar allati tuqal fi awqati syiddah wa 'ala al-ahad. Satu bab ataupun bab-bab berkenaan dengan zikir-zikir yang dibaca ketika mana menghadapi waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang susah, wa 'alal ahad, dan juga ketika mana ditimpa musibah dan seumpamanya. Bab du'a'il karbi wa du'a' indal umuril muhimmah. Doa yang dibaca ketika mana ketika al-karb. Al-karb ni adalah al-huzn syadid, itu ketika mana kita menghadapi kesedihan yang al-huzn syadid, sangat sedih, ataupun al-masyaqqah, ataupun al-mihnah. Ini waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang susah, yang mana kita dengan waktu sukar tersebut kita rasa sedih sangat, terlampau sedih. Wa du'a indal umuril muhimmah. Al-muhimmah daripada al-ham, iaitu juga sedih juga, waktu-waktu yang
al-amru syadid, waktu-waktu yang sukar. Sama masuk dengan al-karb. Baik. Qala rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul 'inda al-karb la ilaha illallah al-'azim al-halim la ilaha illallah rabbul 'arshil 'azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard rabbul 'arshil karim. Wa fi riwayatin li Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza hadzabahu amrun qala dhalik. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang mana sanad beliau bersambung dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, membaca indal karb, ketika mana menghadapi waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang sempit. Baginda membaca, iaitu zikir la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Tiada Tuhan melainkan Allah al-azim al-halim, yang maha agung. Al-halim, al-halim maksudnya yang maha penyantun, menyantun kepada hambanya yang melakukan dosa, tapi Allah Ta'ala tak terus melakukan tidak mengazabnya. Itu maksudnya. La ilaha illallah rabbul arshil azim, tiada Tuhan melainkan Allah rabbul arshil azim, Tuhan yang memiliki arasy yang maha agung, yang maha besar. La ilaha illallah rabbus samawat, tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang memiliki langit, dan juga Tuhan yang memiliki bumi, dan juga yang memiliki arasy yang mulia. Itu zikir yang dibaca ketika mana menghadapi waktu-waktu yang susah, waktu-waktu yang genting. Dan dalam riwayat Imam Muslim, bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana idza hadzabahu amrun, apabila baginda menghadapi waktu-waktu yang genting, baginda akan membaca zikir tersebut. Qauluhu hadzabahu amrun ay nazala bihi amrun muhim atau asabahu ghammun. Maksud hadzabahu amrun tu nazala bihi amrun muhim, apabila baginda ditimpa dengan perkara yang menyedihkan. Asabahu ghammun, perkara yang genting. Baik, seterusnya qala wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an. Baik, sebelum tu kata Imam At-Tabari, kata Imam At-Tabari mengatakan bahawa para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, mereka menamakan doa tersebut sebagai doa, menamakan zikir tersebut sebagai doaul karbi, doaul karbi. Apabila ditanya zikir tersebut macam mana dikatakan sebagai doa, sedangkan zikir tersebut hanyalah pujian ataupun mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua jawapan, kata Imam At-Tabari. Itu yang pertama, zikir tersebut iaitu la ilaha illallahul azimul halim sehingga ke akhirnya digunakan ataupun dibaca sebagai permulaan kepada permulaan sebelum membaca doa-doa yang lain. Itu maksud sebagai doaul karb, sebagai permulaan sebelum membaca doa-doa yang lain. Dan jawapan yang kedua mengatakan ianya sebagai doaul karb, dinamakan sebagai doa ketika mana Sayyidina ataupun Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ditanya tentang perkara tersebut.
Kemudian beliau menjawab berdasarkan sebuah hadis qudsi, hadis qudsi yang menceritakan man syaghalahu zikri an mas'alati, sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingatiku, an mas'alati, daripada meminta kepadaku, iaitu dia sentiasa menyibukkan diri dia dengan zikir, memuji dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sampai tahap dia terlupa untuk meminta hajat dia, berdoa minta hajat dia. Allah Taala kata, a'taituhu afdala mimma u'tiya sa'ilin, maka aku akan berikan kepada dia yang lebih baik, yang lebih afdal, seperti yang diberikan kepada orang yang meminta kepadaku. Iaitu sebagai jawapan kepada pertanyaan mereka mengatakan sebagai ini adalah doa, tetapi ianya adalah zikir. Baik. Seterusnya, qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza akrabahu amrun qala ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits. Qala al-Hakim hadza haditsun sahih. Riwayat daripada kitab Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda menghadapi ditimpa satu perkara ataupun saat-saat yang sukar, baginda akan mengucapkan ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, ya qayyum, yang berdiri dengan sendirinya, iaitu yang mentadbir alam dengan sendirinya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu daku memohon pertolongan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Qala al-Hakim hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Qala wa rawayna fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza hammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' fa qala subhanallahil 'azim wa idza ijtahada fi ad-du'a qala ya hayy ya qayyum. Riwayat daripada kitab Sunan Tirmidzi juga mengatakan ada daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menghadapi satu perkara yang sukar, baginda akan mengangkat kepalanya, mendongakkan kepalanya ke langit sambil mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahil azim. Wa idza ijtahada fi du'a, dan apabila baginda ijtihada, yakni bersungguh-sungguh dalam berdoa, baginda akan mengucapkan membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'a'in nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas ni adalah salah seorang daripada khadim, orang yang sentiasa berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah dia banyak meriwayatkan berkenaan dengan hal ehwal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di rumah, selain daripada riwayat para isteri Nabi. Baik, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam
doa yang selalu dibaca oleh baginda Nabi SAW, kebanyakan waktu baginda akan sentiasa membaca doa ini, iaitu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami juga kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Kata Imam Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya mengatakan doa tersebut merangkumi kebaikan, kesemua kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Yang mana kebaikan tersebut merangkumi apa yang diminta oleh hamba, seorang hamba, kebaikan di dunia. Tak kiralah daripada kebaikan dari sudut kesihatan ataupun kediaman yang selesa, ataupun pasangan suami atau isteri yang baik, ataupun rezeki yang berlimpah ruah, yang luas, ataupun ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Sebab kesemua kebaikan di dunia tersebut merangkumi di bawah lafaz hasanah tersebut, dan menolak semua, menjauhkan semua kejahatan yang di dunia ni. Adapun kebaikan yang diminta di akhirat tersebut, yang paling tingginya adalah dengan dimasukkan ke dalam syurga, itu, dan dipermudahkan hisab dan sebagainya daripada perkara yang baik yang kita minta di akhirat kelak. Doa tersebut kata jami' mani', dia merangkumi kesemua kebaikan yang kita minta, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Bahkan Imam Sabit Al-Bunani ini adalah menantu kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sabit Al-Bunani adalah seorang tabi'i. Dia berkahwin dengan anak kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dia menceritakan pada satu hari ini ada sekumpulan orang, dia minta doa. Dia bertemu dengan Sayyidina Anas, dia minta doa daripada Sayyidina Anas. Kemudian Sayyidina Anas pun terus mendoakan doa tersebut. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian mereka tak puas hati lagi, minta lagi doa. Kemudian Sayyidina Anas pun ulang doa tersebut lagi. Kemudian Sayyidina Anas kata, apa yang kamu nak lagi? Aku dah doakan kepada kamu kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu dah cukup bagi kamu. Kemudian Imam Muslim dalam riwayatnya mengatakan, Sayyidina Anas idza arada an yad'a bi da'watin da'a biha. Sayyidina Anas ni dia hanya memadai dengan doa tersebut. Dia baca doa tersebut saja. Fa idza arada an yad'a bi du'ain, dan sekiranya beliau nak baca doa-doa yang lain, beliau tidak akan melupakan doa tersebut. Beliau akan memasukkan doa tersebut di dalam doa yang dibacanya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan doa tersebut adalah doa yang dibaca ketika mana berada di antara rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad. Doa yang dilazimi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab dalam satu riwayat yang lain mengatakan baginda menyebut ada 70 malaikat yang berada di situ, yang berada di antara rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad. Apabila seseorang berdoa di situ, mereka akan mengaminkan doa yang dibaca oleh orang yang berada di kawasan tersebut, rukun Yamani dan juga di antara rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antara zikir ataupun doa yang
beliau sentiasa ulang-ulang setiap kali tawaf, beliau akan membaca doa tersebut saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap kali tujuh pusingan hanya doa tersebut saja. Itu yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan juga Imam Syafi'i juga sentiasa mengulang-ulang doa tersebut ketika mana tawaf di Kaabah. Baik. Doa tersebut doa yang ringkas, tapi makna dia punya maksudnya teramat luas, merangkumi kesemua yang kebaikan yang kita minta. Kalau sesiapa yang tak apa doa yang panjang-panjang, memadai, cukup bagi dia untuk membaca doa tersebut saja. Dia ulang-ulang untuk membaca doa tersebut. Baik, sambung. Qala wa rawayna fi Sunan An-Nasa'i wa Kitab Ibn Sunni an Abdullah ibn Ja'far an Ali radhiyallahu anhum qala laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haula'il kalimat wa amarani in nazala bi karbun aw shiddatun an aqulaha la ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. وكان عبد الله بن جعفر يلقنها وينفث بها على الموعوق ويعلمها المغتربة من بناته. Riwayat daripada Sunan An-Nasa'i dan juga kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Abdullah ibn Ja'far. Sayyidina Abdullah anak kepada Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, iaitu salah seorang daripada syuhada yang gugur pada perang Ghazwah Mu'tah, yang mana kisahnya maklum, yang kedua tangannya terpotong, yang mana Allah Ta'ala gantikannya di dalam syurga dengan sayap. Sebab itulah dinamakan sebagai Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar ni adalah sayap yang mana beliau bebas berterbangan di dalam syurga. Sayyidina Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, iaitu Sayyidina Ja'far ni adalah saudara, sama ada abang ataupun adik kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang merupakan dia Sayyidina Abdullah ni adalah anak saudara kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. An Ali radhiyallahu anhum qala laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haula'il kalimat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqanani, baginda akan mentalqinkan, membaca kepada aku dan aku mengulang membacanya. Haula'il kalimat, baginda mentalqinkan doa zikir tersebut, haula'il kalimat, wa amarani in nazala bi karbun, dan memerintahkan, menyuruhku untuk sekiranya ditimpa saat-saat yang sukar, saat-saat yang sempit, yang susah, an aqulaha, supaya aku membacanya, la ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Baginda menyuruh Sayyidina Ali untuk membaca doa zikir tersebut setiap kali ditimpa musibah, ditimpa saat-saat yang sempit, yang sukar, yang genting. Wa kana Abdullah ibn Ja'far yulaqqinuha, dan adapun Sayyidina Abdullah ibn Ja'far mentalqinkan ataupun wayanfuthu biha, beliau menjadikan zikir tersebut sebagai ruqyah, sebagai jampi, ya wayanfuthu biha 'ala al-ma'uq, dan ditiup kepada orang yang sakit, orang yang demam, zikir tersebut. Wa yu'allimuha al-mughtaribah min banatihi, dan mengajarkan kepada anak perempuannya, anak perempuannya yang berkahwin dengan orang asing. Sebab kebiasaan orang pada zaman tersebut, mereka mengahwinkan anak mereka, anak perempuan mereka dengan saudara-saudara mereka yang terdekat. Dan kalau anak perempuan yang kahwin dengan orang yang jauh, orang yang asing, dan menetap di tempat yang jauh, dinamakan sebagai al-mughtaribah. Al-mughtaribah. Beliau akan mengajarkan kepada anak perempuannya dengan zikir tersebut.
Qultu al-mau'uq al-mahmum. Mau'uq ni adalah orang yang sakit, demam. Wa qila huwa alladhi asabahu maghsul humma. Sama maksud dia orang yang tak sihat lah. Wal mughtaribah minan nisa allati tuzawwaju ila ghairi aqaribiha, iaitu yang berkahwin dengan selain daripada kaum kerabat dia, yang kahwin dengan orang asing, orang bukan daripada keluarga dia. Itu dinamakan sebagai al-mughtaribah. Baik. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala da'watul makrub Allahumma rahmataka arju fala takinni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Riwayat daripada Sunan Abi Dawud daripada Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, doa makrub, orang yang ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kesedihan, iaitu membaca Allahumma rahmataka arju, Allah dengan rahmatmu saya memohon, saya mengharapkan rahmatmu. Fala takinni ila nafsi tarfata 'ain, maka janganlah tinggal saya, jangan tinggalkan daku ila nafsi tarfata 'ain, walaupun sekelip mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah urusan hamba-Mu kullahu, kesemuanya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Itu doa yang boleh dibaca, yang dibaca ketika mana ditimpa kesedihan ataupun waktu-waktu yang susah. Baik, seterusnya. Qala wa rawayna fi Sunan Abi Dawud wa Ibn Majah an Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala uallimuki kalimatin taqulihinna indal karb aw fil karb Allah rabbi la usyriku bihi syai'a. Riwayat daripada Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidatina Asma binti Umais. Beliau adalah saudara ataupun kakak ataupun adik kepada Sayyidatina Maimunah, iaitu isteri Nabi, dan juga isteri kepada Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, yakni mak kepada Sayyidina Abdullah yang kita baca tadi, Abdullah ibn Ja'far. Asma binti Umais radhiyallahu anha telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuki kalimatin taqulihinna, nak tak aku ajarkan kepada engkau satu kalimat yang mana engkau membacanya ketika mana ditimpa musibah, ditimpa waktu-waktu yang susah. Au fil karb, tu syak daripada rawi, sama ada Nabi sebut inda ataupun fi, indal karb ataupun fil karb. Nabi sebut, Nabi ajarkan Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhanku la usyriku bihi syai'a, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesiapa pun. La usyriku bihi syai'a. Dan dikatakan jika tersebut adalah yang terakhir yang diucapkan oleh Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Baik, seterusnya. Qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qara'a ayat al-kursi wa khawatim surah al-Baqarah 'inda al-karb aghasahu Allah azza wa jalla. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi dan juga khawatim, penutup surah Al-Baqarah, indal karb, ketika mana menghadapi waktu yang susah, aghasahullahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala akan membantunya, akan menolongnya. Dan khawatim, penutup surah Al-Baqarah ni tak disebutkan surah ayat ke berapa,
Tapi yang masyhurnya dua ayat yang terakhir, Amanar Rasul sehinggalah ke akhir surah. Siapa yang baca ayat tersebut, ayat kursi dan juga penutup surah Al-Baqarah, ketika mana waktu susah, Allah Ta'ala akan membantunya, insya-Allah. Baik, qala wa rawayna fihi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija anhu kalimatu akhi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni juga, yang sambung sanadnya dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inni la a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, la yaquluha makrubun, yang mana orang yang ditimpa musibah, yang ditimpa kesedihan, ditimpa saat-saat yang susah, yang mana dengan membaca kalimat tersebut, illa furija anhu, maka Allah Ta'ala akan dilapangkan segala kesusahannya tersebut. Itulah kalimat akhi Yunus, Nabi Allah Yunus alaihi salam. Iaitu dengan baca, kemudian Nabi menyebutkan fanada fi zulmat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, iaitu dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tak perlu dibaca fanada fi zulmat. Itu hanya Nabi nak mengkisahkan daripada ayat Al-Quran. Itu dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ayat daripada surah Al-Anbiya, ayat yang ke-87, yang mana kita maklum tentang kisah Nabi Allah Yunus AS ni, yang mana baginda ditelan oleh ikan paus, disebabkan peristiwa yang kita maklum, baginda diutuskan kepada satu kaum di kampung yang bernama Ninawa. Ninawa yang berada berhampiran dengan Mosul, iaitu negara Iraq, yang mana baginda diutuskan kepada kaum tersebut. Baginda dakwah kepada mereka, namun mereka tak menerima seruan Nabi Allah Yunus. Kemudian Nabi Allah Yunus kecewa, sedih. Kemudian baginda mengatakan kepada mereka, kamu akan ditimpa musibah, ditimpa azab selepas mana 3 hari. Kemudian Nabi Yunus pun keluar daripada kampung tersebut, dan kaum tersebut apabila mereka sedar akan kesilapan mereka mengatakan Nabi ini tidak akan pernah berdusta. Kemudian mereka pun bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terima taubat mereka. Adapun Nabi Yunus, dipendekkan cerita, Nabi Yunus masa nak menyeberang ke tempat yang lain dengan masa menaiki kapal, ombak pun datang dengan kuat. Kemudian maka diundi-undi untuk meringankan kapal. Nabi Yunus terpaksa dikorbankan, dibuang ke laut. Maka dengan tersebutlah ikan paus pun datang menelan Nabi Allah Yunus, dan Allah Ta'ala perintahkan supaya tidak memakannya. Kemudian dipendekkan cerita, Nabi Allah Yunus pun membaca zikir tersebut, maka Allah Ta'ala fastajabna lahu, maka Allah Ta'ala pun menerima dia punya kesalahan, sebabkan baginda berputus asa daripada kaumnya. Iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baik, wa rawahu at-Tirmizi an Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'watu Zinnun iz da'a rabbahu wa huwa fi batni al-hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu.
riwayat daripada Sunan Imam Tirmizi daripada Sa'din, yani Sa'd bin Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu Zinnun, doa Zinnun, iaitu Nabi Yunus, izda'a rabbahu wa huwa fi batnil hut, yang mana beliau berdoa kepada Allah wa huwa fi batnil hut, iaitu ketika berada di dalam perut hut. Hut ni ikan besar lah, ikan paus. Beliau membaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat, iaitu seorang lelaki muslim, yani maksudnya kesemua. Kalau dia tak baca doa tersebut, lam yad'u, maksudnya lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat, tidaklah dibaca doa tersebut oleh seorang lelaki. Lelaki di sini maksudnya semualah, tak kira lelaki atau perempuan. Fi syai'in qat, pada sesuatu masalah, illa istajaba Allahu lahu, melainkan Allah Taala akan mustajabkan doanya, mustajabkan permintaannya. Sebab itu adalah pengiktirafan ataupun pengakuan akan kesalahan. Sebab la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yani tiada Tuhan melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, saya di kalangan mereka, inni kuntu minaz zalimin, saya adalah di kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Itu satu pengiktirafan atau pengakuan tentang akan kesalahan yang dilakukan. Inni kuntu minaz zalimin. Maka dengan sebab tersebutlah Allah Taala mustajabkan doa seseorang hamba tersebut. Illa sajaba Allahu lahu. Kemudian pernah satu hari baginda Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang doa tersebut ataupun zikir tersebut. Hal kanat li Yunus khasatan, adakah doa tersebut khusus untuk Nabi Yunus saja, am lil mu'min ammah, ataupun untuk sekalian orang yang beriman kesemuanya? Maka baginda Nabi SAW pun menjawab, kamu tak dengarkah akan firman Allah Ta'ala, wa najjaynahu minal gham, itu sambungan daripada ayat tersebut, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat seterusnya, wa najjaynahu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu fastajabna lahu, maka kami mustajabkannya doanya, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkannya daripada kesedihan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian jugalah kami, yakni Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maksudnya zikir tersebut umum kepada sekalian orang yang beriman untuk dibacakan. Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada majlis yang akan datang esok hari Jumaat. InsyaAllah saya akan cuba untuk buat kelas insyaAllah sebagai ganti daripada hari yang kita tak buat insyaAllah. Sambung pada bab ma yaqulu idza ra'u syai'un aw faza'. Itu berkenaan dengan apa yang dibaca bila ditimpa satu perasaan takut, pada anak perempuan yang kahwin dengan orang asing. Sebab biasalah orang yang kita tak kenal ni, biasalah kita tak tahu apa dia punya perangai, apa dia punya sifat. Mungkin dia orang yang tak orang yang ada kejahatan dan sebagainya, wallahu alam. Sebab kebiasaan orang terdahulu, orang zaman tersebut, mereka kahwin dengan orang yang terdekat, dengan keluarga terdekat, maka dengan sebut mereka tahulah perangai dan sebagainya. Tapi kalau dengan orang asing, orang yang tak dikenali sebagai dengan dia punya perangai dan sebagainya, bimbang apa-apa akan terjadi. Mungkin sebab itulah wallahu a'lam.
Allahu a'lam. Baik, cukup satu apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang tu dan kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah Imam Asy-Syafi'i. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati mereka yang mengikuti kelas insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.